Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan tugasan kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi bagi tingkatan 5 bab 5. Okey, tugasan ni pada soalan nombor 3 sahaja yang saya minta kamu buat. Okey, soalan nombor 3 ni kita lihat di sini ada gambar 3 gambar lah, bentuk 4 segi Okey, sebenarnya bentuk ni kita panggil 4 segi sebab dia ada 4 bucu walaupun tak nampak macam 4 segi. Okey. Dan kita tengok dia adalah sisi 4 KLMN, TUMN dan RQPS. Okey, kita baca dulu soalan. Transformasi V ialah translasi, transformasi W ialah putaran 180 darjah pada pusat negatif 4, 0. Cari koordinat bagi imej titik F. Okey. Jadi awak kena cari koordinat titik F. Okey, sekarang kita mulakan dengan F. Okey, bila dia soalan dia keluar dia kat sini, cari koordinat bagi imej titik F. So kita mesti wajib mulakan pada F. Okey, start pada mana? Start pada F, iaitu pada negatif 4 dan 2. Okey, so kita akan jawab pada soalan pertama. Okey, so jawapan A1, bila V kuasa 2, V kuasa 2 ni bermaksud V dengan V sebab dia ada 2. Jadi kita kena jawab dulu V. Okey, V bermaksud kita mulakan pada F iaitu negatif 4, 2, kemudian diikuti dengan V yang pertama. Okey, V yang pertama tu belah kanan lah. Okey, belah kanan. So maksudnya translasi, V ialah translasi. Kita gerakkan X 2 kali ke kanan dan Y 4 kali ke atas sebab dua-dua ni adalah positif. Jadi kita tengok gambar ni. Okey, F kat sini. So kita gerakkan X tu sebanyak 2 kotak ataupun 2 unit. 1, 2. Okey, so ada 2 gerakan di sini. Kemudian naik atas 4. Okey, naik atas 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so dekat sinilah. Okey, kat sini. Ini adalah V yang pertama. Jadi V yang pertama koordinat dia adalah negatif 2, 6. Okey, bila awak buat macam ni dapat satu markah. Kemudian diikuti dengan V yang kedua. Okey, V yang kedua bermaksud V yang depan Okey, so V yang depan ni tulis. Okey, apakah koordinat bagi translasi yang seterusnya? Kita gerak benda yang sama, 2 ke kanan, 4 ke atas. Okey, so 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey, so koordinat dia berada di 10 di sini. Okey, 10 ni kita tengok pada X dia kosong dan Y dia 10. Jadi kita tuliskan jawapan dia X dia kosong, Y dia 10. Okey, itu sahaja jawapan untuk A1. V kuasa 2 bermaksud VV. Okey. Seterusnya, yang kedua, kita lihat pula pada VW. Okey, VW bermaksud kita akan selesaikan bermula dengan F. Okey, start dengan F. Jadi kita start dengan negatif 4, 2. Okey, dan dia ada anak panah lah, arrow. Kita mulakan dengan W. Okey, W dulu sebab belah kanan. Okey, W ni adalah putaran pada pusat negatif 4, 0. Okey, negatif 4, 0, di mana negatif 4 tu adalah X dan Y adalah 0. Jadi cari dulu koordinat pusat. So koordinat 4 di sini, negatif 4 dan 0 dekat sini lah. So sini adalah pusat dia. So awak dah jumpa pusat dengan jarum. Okey, sini pusat, jarum mestilah titik permulaan. Jadi awak gariskan. Okey, gariskan dengan pembaris. Okey, ini adalah putaran. Okey, ini adalah pusat jam dan itu adalah jarum jam. Jarum ni menunjukkan pada pukul 12. Okey, so kalau saya lukis bulatan macam ni. Okey, contohnya bulatan macam ni kan. Okey, bila kita putarkan 180 darjah, kita tak kisah nak putarkan ikut arah jam atau lawan arah jam. Jadi dia akan automatik tegak macam ni lah. Dia akan gerak macam tu. So warna hijau ni menunjukkan pada 2 unit juga. Okey, sebab dia mestilah sama panjang.
satu kotak, dua kotak. So bawa ke bawah pun sama, satu kotak, dua kotak. So mesti dua kotak ke bawah. Okey, kena ingat, jarum mestilah sama saiz, tak boleh berbeza-beza. Jadi kita boleh fahamkan koordinat bagi jawapan untuk ini adalah di sini. Okey, di sini adalah negatif 4, negatif 2. Okey, negatif 4, negatif 2. Dia ibarat seperti pantulan. Okey, so dekat sini kita tulis jawapan negatif 4, negatif 2. Selesai untuk W. Kemudian kita ikuti dengan V. V tu adalah translasi macam tadilah, gerakan translasi. Okey, so gerakan satu kotak, dua kotak, naik 4, satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak. So jawapan dia negatif 2 dengan 2. Okey, jawapan dia adalah negatif 2 dengan 2. So ini adalah jawapan untuk soalan transformasi bagi soalan A. Okey, senang sahaja. Jadi yang ini awak boleh tolong jawab dengan baiklah. Okey, so saya harap awak faham untuk soalan A, dan kita akan lihat pula pada soalan B. Okey, soalan B, PQRS ialah image. Okey, dia dah bagi dah jawapan kat sini. PQRS ialah image. Okey, PQRS ialah image. So PQRS yang besar ni, PQRS itu image. So ini adalah image. Dan confirm lah yang objek ni yang kecil, betul tak? Okey, so objek tu yang kecil. Okey, KLMN. Okey, KLMN ialah objek. Okey, KLMN ialah objek. So KLMN ni yang saya tulis ni lah objek. Kadang-kadang kita confuse yang mana objek, yang putih yang pertama atau putih yang kedua ni. So dia akan sebutkanlah nama-nama objek tu. Nama objek ialah KLMN. So sinilah kawasan dia. Okey, so bila kita dah lihat kat sini, kita nampak dia melakukan pantulan sebab betul-betul pada garis MN. Okey, betul-betul pada garisan NN. So cermin dia adalah MN. Sebenarnya cermin dia adalah MN. Okey, garis MN. So kita boleh tuliskan kat sini, kita nampak sangatlah pantulan. Okey, kita nampak sangat pantulan. So macam cermin kan? So kita tulis kat sini. Okey, jawapan yang pertama adalah pantulan. Okey, kalau awak tak tahu, tulis pantulan dapat satu markah. Okey, pada garis. Kalau awak nak advance lagi lah, pada garis. Okey, bila kita nak cari garis tu, kalau awak tak tahu dia Y sama dengan apa, X sama dengan apa kan, awak tengok ada nama kat sini, garisan MN. So kita dah tahu dah cermin dia berada dekat tengah-tengah ni. Okey, so garis MN. So awak tulis je pada garis MN. Kan senang, dua markah. Okey, so ini pantulan. Dia simple. Okey, kemudian yang seterusnya, bila dia dah pergi kepada pantulan, so objek ni akan berpindah lah. Objek ni akan masuk ke dalam objek. Okey, kecil kepada image. Objek kepada image, kecil kepada besar. Kita panggil the size. Jadi kita boleh tahu proses yang dilakukan adalah proses pembesaran. Okey, proses pembesaran. Biasanya saya ajar lagi sikit, awak tambah dengan faktor skala. Okey, dengan faktor skala K ataupun dengan faktor skala sahaja. Okey, faktor skala ni saya ajar awak, kita gunakan rumus K. K bersama dengan image bahagi dengan objek. Okey, K bersama dengan image bahagi objek. Kita nak yang senang je. Saya ajar awak untuk ambil image yang mana garisnya tegak. Contohnya macam ni, QR ataupun RS. Kalau serong macam PS ni susah. Jadi saya ajar awak ambil yang panjang, yang tegak lah, garis yang betul-betul selari. Okey, QR pasangan dia adalah UT. RS pasangan dia adalah TN. Tegak So kalau kita tengok kat sini, okey, kalau saya ambil QR sebab dia nilai dia sikit kan. So dia ada 3 kotak, 1, 2, 3. Okey. Dan objek dia ada satu kotak sahaja. Image ada 3, objek ada 1. Jadi 3 bahagi 1. Okey. So 3 bahagi 1 dapat 3.
Jadi faktor skala dia 3 dengan faktor skala 3, 2 markah. Okey, 2 markah. Okey, kalau awak nak cari pada garis yang tegak pula, contohnya contoh saya tak nak ambil atas, saya nak ambil belah kanan. Okey, so kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, pasangan dia juga belah kanan. So kita tengok 9, 1, 2, 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Pun sama, boleh. Okey, jadi ingat, awak ambil kanan, kena ambil kanan. Jangan awak ambil kanan, tiba-tiba awak ambil atas. Salah Okey, so kena ada pasangan dia lah. Okey, sekarang kita dah selesai untuk faktor skala. Kita lihat pula pada pusat. Okey, pada pusat pembesaran juga ada pusat. Okey, pusat ni senang sangat. Okey, pusat ni sangat senang. Kita ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, gariskan. Okey, pasangan tadi Q dengan U, R dengan T, S dengan N. Awak gariskan. Okey, satu-satu. Q dengan U dulu. Q dengan U gariskan. Okey, satu. Kemudian R dengan T gariskan. Tak kena pula. Okey, contoh Okey, tu 2. 3. Sekurang-kurangnya mesti ada 3 garis yang berlanggar M dengan S ataupun M dengan P. Okey, awak gariskan. Garis lebih, jangan risau. Garis lebih. Okey. So pelanggaran yang berlaku adalah pada tengah-tengah ni. Okey, pelanggaran yang berlaku adalah di sini. So pelanggaran ni kita cari koordinat dia. Koordinat pelanggaran ni adalah berapa 3 3. Okey, 3 3. So kita punya pusat pembesaran dia adalah 3 3. Okey, pada pusat 3 3. Okey, kalau awak lihat kat sini. Okey, saya padam balik ni. Awak tengok balik. Ni 3. Ni 3. Okey, pelanggaran tu. So awak kena lihat juga pada soalan ni, baru dapat 3 markah. Okey, banyak sangat nombor 3 ni. Okey, selesai untuk pembesaran dengan pusat dia. So awak kena biasakan buat pembesaran dengan pusat ya. Tak apa, first time memang susah, tapi berkali-kali buat latihan, insya-Allah boleh. Okey, kat sini dapat 9 markah, banyak ya, 9 markah. Okey, kita lihat sikit pada soalan C. Soalan C ni 3 markah. Macam mana nak cari? Diberi bahawa rantau belorik. Okey, belorik ni adalah di kawasan image yang luar Okey. So kita dah tahu dah yang ni image, yang ni objek. Okey, ni objek juga Dua-dua ni objek. So kita tahu kawasan belorik ni lorik. Diberi kawasan belorik mempunyai kawasan luas 203.2. So saya tulislah lorikan ni adalah 203.2. Okey. Kemudian cari luas sisi 4 KLMN. Okey, KLMN tu adalah objek. So dia nak satu objek sahaja. Dia nak luas objek. Okey, sebenarnya kita gunakan rumus yang sama. Kita gunakan rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey. Kemudian awak lihat juga pada soalan, luas image tidak diberi. Okey, luas image ni memang tak bagi. So kita tulis je lah luas image, biarkan sahaja. Okey. Kemudian kita ada sama dengan K. K adalah faktor skala tadi, iaitu 3. So letak 3 kuasa 2. Kemudian luas objek. Okey, luas objek ni kita lihat luas objek. Okey, luas objek ni adalah KLMN. Okey, KLMN ataupun MNUT, sama je. Sebab saiz dia sama objek dengan objek yang kedua ni sama saiz. So kita ambil KLMN. So saya letaklah luas objek tu sebagai darab dengan KLMN. Jadi luas image ni kita dah dapat ungkapan dalam bentuk pemalar.
Okey, kita dah dapat dalam bentuk pemalar 3,29 KLMN. Ini image. Okey, ini image. Buat macam ni dapat satu markah. Okey, 9 KLMN. Ataupun kalau nak guna X pun boleh. Contohnya saya guna X 3 kuasa 2 darab X pun boleh, tak ada masalah. 9X lah dapatnya. Contoh lah contoh X. Okey, contoh yang ni. Okey, 9 X. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak cantik lagi, saya buat macam ni lah. Okey, so sekarang ni awak nak tahu balik luas yang berlorek adalah 203.2. Okey, macam mana dia boleh dapat luas berlorek? Luas berlorek rumus dia adalah luas image tolak dengan objek. Okey, rumus luas berlorek. Okey, so luas berlorek ni bergantung pada soalan. Kalau lorekan dia berada di luar, jadi luas berlorek dia adalah luas image tolak luas objek. Okey, jadi kita tahu luas berlorek ni adalah 203.2. So kita tulis 203.2 sama dengan luas image. Kita ambil balik daripada ungkapan tadi 9 KLMN tolak dengan luas objek kat sini. Okey, ni luas objek ni tolak dengan KLMN. 9 KLMN tolak 1 KLMN dapat 8. Okey, dapat 8 KLMN. Cari KLMN. So KLMN sama dengan 203.2 bahagi 8. Sebab 8 dengan KLMN ni adalah darab. Darab pindah jadi bahagi. Sebab tu saya letak pecahan. Okey, so jawapan dia akan menghasilkan. Okey, berapa jawapan dia? Tengok punya kalkulator, tadi saya dah tutup pula. Okey, so kalkulator menunjukkan 203.2 bagi 8. Okey, dapat 25.4 cm kuasa 2. So itulah luas objek. Okey, saya harap awak faham untuk menggunakan ungkapan ini dengan baik. Itu saja daripada saya. Jadi saya harap awak dapat siapkan tugasan 3 ni dengan baik. Alright, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.